Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk pembelajaran kita pada hari ini secara PDPR lagi. Okey, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Okey, dalam pelajaran yang sama iaitu Lughatul Quran. Apa itu jumlah ismiyah? Apa itu jumlah fi'liyah? Okey, di antara dua tajuk ini terdapat perbezaan. Okey? Untuk melihat perbezaannya, jom kita lihat slide yang seterusnya. Okey, dalam slide ini untuk membezakan di antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah dan apa itu jumlah fi'liyah? Okey, kita lihat dulu kategori jumlah ismiyah bersama dengan jumlah fi'liyah. Okey, kita lihat ya, jumlah ismiyah yang pertama, depannya ada alif lam. Okey, contoh yang diberi al-madrasatu. Tak kisahlah al al-kitabu, ah, al-muallimu, al-tilmizu. Kalau ada je huruf alif lam di hadapan, maka dia adalah kategori jumlah ismiyah. Okey, seperti mana yang saya telah nyatakan tajuk-tajuk ataupun penerangan yang sebelum ni, isim. Ma huwa isim? Isim yakni kata nama. Kata nama yang menunjukkan kepada seseorang ataupun haiwan ataupun benda dan sebagainya. Okey, kalau nak kenal tanda isim, mestilah yang pertama ada alif lam. Tak kisahlah perkataan itu selain pada al-madrasatu, uh, at-talibu, al-muhandisu, asalkan ada alif lam ia menunjukkan jumlah ismiyah. Okey, kita lihat pula tanda yang kedua. Okey, kalau tak ada alif lam, di belakangnya ada tanwin, katibun. Okey, awak nampak tak huruf yang di akhir ini adalah tanwin. Okey, bila ada tanwinnya di belakang, maka dia adalah jumlah ismiyah. Walaupun dia tak ada alif lam, tetapi ada tanwin, maka dia golongan jumlah ismiyah. Okey, kita lihat pula tanda yang ketiga. Depan nama orang. Contoh Fatimah, Farouk, Hasan, Amirah, Nazirah. Tak kisahlah, asalkan nama orang, maka dia adalah golongan jumlah ismiyah. Tak kisahlah nama orang itu terdiri daripada nama seseorang itu yang menunjukkan muzakkar ataupun muannas, lelaki ataupun perempuan. Ingat, jumlah ismiyah tanda dia harus ingat dan harus hafal. Kalau awak hafal, awak ingat, insya-Allah confirm awak boleh jawab. Okey, kita lihat pula jumlah fi'liyah. Okey, tanda ataupun macam mana kita nak kenal jumlah fi'liyah? Okey, awak nampak tak yang saya ada letak pangkah? Maksudnya dia tidak ada, apa yang ada dalam jumlah ismiyah tidak ada dalam jumlah fi'liyah. Okey, yang pertama depannya tiada alif lam. Kalau tak ada alif lam, maka dia adalah jumlah fi'liyah. Ingat, fi'il menunjukkan apa? Perbuatan. We call verb, right? Bermakna jumlah fi'liyah ini mestilah syarat ni yang pertama tiada alif lam. Kalau awak ingat balik, tanda fi'il, jenis fi'il ada tiga. Yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari' dan yang ketiga fi'il amar. Ketiga-tiga jenis fi'il ini saya sudah nyatakan tajuk yang sebelum. Macam mana kita nak kenal fi'il madhi? Macam mana kita nak kenal fi'il mudhari'? Macam mana kita nak kenal fi'il amar? Okey, saya bagi ringkaskan saja. Untuk mengenali fi'il madhi, mestilah ada 3 huruf, betul? Dan biasanya huruf yang di belakang mestilah berbaris fathah. Kalau fi'il mudhari', biasanya huruf di hadapan adalah huruf ya, huruf nun, huruf alif, huruf ta. Itu adalah tanda huruf fi'il mudhari'. Kalau fi'il amar seperti biasa, mestilah huruf alif di hadapan. Okey?
Ataupun, kedudukan fa'il itu mesti ada kata ganti nama di belakang. Contoh fa'altu, fa'alna, itu juga dinamakan sebagai jumlah fa'liyah. Okey, ingat ya. Okey, yang kedua, belakangnya tiada tanwin. Saya dah cakap dah kan. Tengok balik jumlah ismiyah. Ismiyah ada tanwin tapi belakangnya tiada tanwin. Okey, yang ketiga, depannya bukan nama orang. Secara kesimpulannya, apa yang ada dalam jumlah ismiyah tidak ada dalam jumlah fa'liyah. Awak nampak? Yang ini semuanya ada alif lam untuk ismiyah, ada tanwin dan ada nama orang di hadapannya. Begitu juga dengan fa'liyah, tidak ada. Okey, tidak ada apa yang ada dalam jumlah ismiyah. Okey? Dan satunya adalah kalau kita nak kenal jumlah ismiyah dan jumlah fa'liyah ni, syarat utamanya kita kena lihat dulu perkataan yang di hadapan sekali. Barulah kita dapat menentukan sama ada dia jumlah ismiyah ataupun fa'liyah. Jangan melihat ayat itu, yang kedua, ketiga dan sebagainya. Lihat ayat yang pertama saja. Okey, kita lihat slide yang seterusnya, baru kamu akan faham bagaimana contoh jumlah ismiyah dan jumlah fa'liyah. Okey, untuk slide yang seterusnya ini, kita akan mempelajari bagaimana untuk mengenal jumlah ismiyah dan fi'liyah dalam pada masa yang sama. Saya akan dedahkan kepada kamu contoh soalan UPKK yang pernah diadakan pada tahun-tahun sebelum-sebelum ini. Okey, jom kita lihat contoh soalan UPKK. Dalam slide ini adalah antara contoh soalan UPKK yang mana dia meminta kepada kamu, okey, kalau dapat soalan, tolong baca baik-baik soalan. Apa arahan soalan tu hendak? Okey, contoh yang saya bagi ni, ini adalah contoh soalan UPKK yang sebenar. Ain jumlatul al-ismiyah wa jumlatul fa'liyah fil jumlah al-atiyah. Ain, yakni tentukan jumlah ismiyah dan jumlah fa'liyah di dalam ayat berikut. Okey, kita lihat ya. Kalau kamu perhatikan dalam soalan ini, okey, cuba lihat nombor satu. Kita baca sama-sama. Yadhhabu al-muslimu ilal masjidi. Okey, kalau dapat soalan yang berkaitan dengan jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah, okey, syarat yang pertama ataupun teknik yang pertama, formula yang lebih tepat yang perlu kamu lihat adalah lihat ayat yang pertama. Perkataan yang pertama ini menunjukkan apa? Baru kita boleh tentukan sama ada ismiyah ataupun fa'liyah. Okey, kalau kita lihat kat sini adalah yadhhabu. Okey, ingat kan saya dah pernah terangkan kepada kamu yadhhabu. Yadhhabu menunjukkan ia adalah fa'il mudhari'. Limadha fa'il mudhari'? Kalau hafal mesti dia akan tahu. Okey, yang pertama sebab dia adalah huruf ya di hadapan. Yadhhabu. So, kita dah dapat detect dah dia adalah jumlah fa'liyah. Okey, kita lihat pula yang kedua. Kita baca, "At-talibu raja'a minal madrasati." Macam mana formula saya dah kata? Lihat dulu. Dapat soalan, gariskan dulu. Gariskan. Kita nak tentukan sama ada dia jumlah ismiyah ataupun fa'liyah. Okey, kalau kita lihat kat sini, kita tanya dulu kat diri kita. Kita dah hafalkan 3 syarat tadi kan untuk jumlah ismiyah dan fa'liyah. Sama ada adakah dia ada huruf alif lam ataupun tidak. Adakah dia nama orang ataupun tiada nama orang. Ataupun ada tanda tanwin. Kalau apa yang tiada dalam jumlah ismiyah dalam fa'liyah, kalau dalam fa'liyah tu yang tak ada dalam ismiyah, bermakna dia secara automatik adalah jumlah fa'liyah. Kalau ada yang dalam jumlah ismiyah itu menunjukkan syarat-syaratnya, maka dia adalah jumlah ismiyah. Okey, kalau kita lihat yang nombor 2 ini, kita dah nampak dah secara terang-terangan menunjukkan ada alif lam. Bila alif lam, secara automatik, itu adalah jumlah ismiyah. Dalam tajuk ini, apabila kamu dapat soalan ini, kamu tidak perlu nak faham maksud dia. Ustazah, saya tak faham maksud dia. Tak apa, tak penting pun untuk kamu memahami apa maksud perkataan itu. Tetapi kalau kamu lebih tahu maksud apa yang
apa yang dimaksudkan dalam perkataan tersebut? Marvelous lah. Memang hebat lah. Lagi cantik, lagi bagus. Kalau tak tahu, awak hanya boleh kenalkan perkataan di hadapan ni sama ada ismiah ataupun fi'liyah dengan melihat ciri-ciri dia ataupun syarat-syarat dia. Okey. Kita baca yang nombor 3 ni pula. Amilun ya'malu bimujtahidin. Saya dah kata tadi kan. Tengok perkataan yang pertama. Tanya kepada diri anda. Ad kamu dah hafal kan, ciri-ciri jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah? Okey. Kalau kita lihat yang nombor 3 ini adalah tanda tanwin. Ingat, kalau depannya ada tanda tanwin, ia menunjukkan adalah jumlah ismiyah. Senang kan? Pelajar yang lemah pun boleh jawab. Ha. Okey, cuba tengok yang nombor 4. Tashribu al-fa'ilatu asyaya. Saya dah kata, lihat perkataan yang pertama di hadapan. Ha. Cuba tengok, ia menunjukkan jumlah ismiah ke fi'liyah? Okey, sudah semestinya adalah jumlah fi'liyah. Sebab apa jumlah fi'liyah? Sebab dia ada huruf ta di hadapan dan ta di hadapan ini menunjukkan fi'il apa. Kalau awak hafal wazan fi'il madhi dan mudhari', confirm awak dapat klasifikasikan dia adalah fi'il mudhari'. Kan? Kalau dalam jumlah ismiyah mana ada yang menunjukkan alif lam, mana ada tanda tanwin dan ia tidak menunjukkan adalah nama-nama orang di hadapan. Betul tak? Tashribu. Okey, kita tengok pula yang nombor 5. Farukun yanjahu fil al-imtihani. Okey, kita lihat ayat yang pertama. Formula yang pertama dapat soalan, tengok perkataan yang pertama. Okey, kita dah nampak dah secara terang-terangan kat sini, ini adalah baris tanwin. Kalau tanwin di hadapannya ada baris tanwin di belakangnya di sini untuk perkataan ayat yang pertama, maka dia sudah menunjukkan jumlah ismiyah sebab tanda isim mesti ada tanwin. Okey, kita lihat pula yang nombor 6. Okey, kita baca sama-sama. Al-muallimatu yajlisu 'alal kursi. Kalau dalam soalan ini kita lihat perkataan yang pertama. Dah nampak terang-terangan kalau kamu hafal ciri-ciri jumlah ismiyah, maka kamu akan tahu, oh, ada alif lam di hadapannya. Maka secara automatiknya dia adalah jumlah ismiyah. Okey, kita baca pula yang nombor 7. Falahun yaflahu fil haqli. Okey, aina. Aina ismiyah atau aina fi'liyah ataupun ayin jumlah ismiyah atau fi'liyah. Falahun. Okey, kita tengok pula yang pertama ni. Ayat yang pertama ataupun perkataan yang pertama falahun. Kita dah nampak ada tanwin di belakang. Ingat, tanda isim, tanda jumlah ismiyah di hadapannya mestilah berbaris tanwin di belakang huruf ini. Nampak tak? Falahun. Maka dia adalah jumlah ismiyah. Okey, kita lihat pula yang nombor 8. Kita baca sama-sama. As-salihatu tusalli fil masjid. Okey, ayin jumlah ismiyah atau fi'liyah? Okey. Kita lihat ayat yang pertama ataupun perkataan yang pertama, as-salihatu. Ingat, kalau kamu hafal, kamu pasti tahu. Oh, ciri ataupun tanda jumlah ismiyah mestilah ada alif lam di hadapan. Maka sudah kita ketahui alif lam itu menunjukkan jumlah ismiyah. Secara kesimpulannya, kalau kamu dapat soalan ni, tolong perhatikan perkataan yang pertama. Perkataan yang pertama itu baca, lepas tu garis. Tentukan sama ada dia fi'liyah ataupun ismiyah. Kamu kena hafal di antara ciri-ciri tersebut. Bila kamu hafal, maka mudahlah kamu untuk menentukan dia adalah jawapan itu menunjukkan jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah. Okey, kalau kamu dapat soalan ini. Okey, soalan ini tolong baca arahan soalan ni nak apa. Baca. Uktub al-jumala al-munasibah musta'ina bisuwar. Dia suruh tuliskan ayat yang bersesuaian. Yang berkaitan dengan gambar. Dia dah ada pilihan jawapan dah di atas. Kamu hanya pilih saja. Okey, untuk teknik jawab soalan ini, yang pertama, kamu lihat dulu. Okey, kita tengok soalan gambar yang pertama. Okey, gambar yang pertama ini menunjukkan apa? Dia dekat pasar kan? Dekat pasar ada ikan. Nah, macam
berlaku di antara penjual dan pembeli. Pembeli ni membeli ikan. Ingat tak? Saya pernah meminta awak hafal nama-nama haiwan kan? Okey, kalau ikan dalam bahasa Arab apa? Samakun kan? Awak katalah dalam ayat ini, awak tak perlu tahu pun semua maksud dia dalam bahasa Melayu, tak perlu pun. Sekadar awak memahami satu perkataan itu yang awak faham menunjukkan yang terjemahan di dalam bahasa Melayu dan menggambarkan dalam gambar yang dipaparkan ini, maka sudah semestinya jawapan itu adalah betul. Okey, contoh. Awak hafal ikan samakun. Tapi awak tak tahu apa maksud yang dimaksudkan dalam bahasa Arab, pembeli ataupun penjual. Awak tak hafal pun itu, tak ada masalah. Okey, cari perkataan mana samakun. Walaupun baris itu tidak menunjukkan baris kun, baris tandu di belakang, tapi tengok clue dia. Saya dah nampak lah ustazah. Ni as-samaka. As-samaka sama je samakun. Cuma kaedah dia je baris bertukar. Itu dah level lain lah kalau saya bagi tahu kat awak. Untuk level-level awak ni, awak hanya tahu satu perkataan tu pun dah memadai untuk satu gambar. Oh, okey. Ashtari as-samaka fi as-suq. Betul tak jawapan dia? Kan betul? As-samaka ni dah menunjuk ikan. Maksud dia apa? Ashtari. Saya membeli as-samaka ikan fi as-suq di pasar. Okey, kita lihat pula gambar yang kedua. Okey, gambar yang kedua ini menunjukkan seseorang melihat apa ni? Television. Ingat tak saya dah cakap berulang kali, tolong hafal perkataan-perkataan Arab itu. Kalau awak hafal, insya-Allah satu perkataan itu telah memberi 1000 makna untuk awak. Sebab apa awak dapat jawab dengan tepat. Okey, kalau awak hafal perkataan peralatan rumah, kan? Dalam perkataan itu saya ada bagi perkataan television, betul? Television dalam bahasa Arab apa? Dalam bahasa Arab apa maksud dia? At-tilfiziyun ataupun at-tilfaz. Cuba cari mana ya ustazah perkataan yang menunjukkan television ataupun at-tilfaz ataupun at-televiziyun. Yang ni ustazah saya dah nampak dah at-televiziyun. Walaupun saya tak tahu apa yang dimaksudkan yusyahidu, apa yang dimaksudkan al-waladu, tapi satu perkataan yang awak dah tahu itu pun dah memberi 1000 makna kepada awak. Cuba awak tengok ya. Kan betul? Yusyaidu al-waladu al-tilfiziyun. Maksud dia apa? Sedang menonton ataupun sedang melihat seorang lelaki ataupun kanak-kanak lelaki itu television. Dia sedang menonton. Seorang lelaki itu sedang menonton television. Dah jawab dah. Orang kata, dapat full mark markah. Okey, kita tengok pula gambar yang ketiga. Gambar ni gambar beruang. Ingat balik perkataan yang awak hafal. Saya pernah bagi lagu bersama dengan perkataan. Betul tak? Rentak lagu tu hafal bersama dengan lagu-lagu yang saya dah bagi sebelum ni. InsyaAllah awak dapat jawab. Okey, beruang. Apa ya ustazah beruang dalam bahasa Arab? Dubun. Dubun beruang. Mana dubun? Yang perkataan dubun. Yang ni ustazah. Hadza dubun. Takkanlah hadza tak tahu. Hadza tu kan menunjukkan apa? Isim isyarah lil qari atau lil ba'id. Confirm lil qari. Hadza dubun. Ini adalah beruang. Okey, kita lihat pula untuk gambar yang seterusnya. Ingat bila dah dapat jawapan, jangan kalau tak nak bagi keliru, pangkah yang mana yang awak dah jawab. Yang ni dah. Yusyahidu dah. Hadza dubun pun dah. Tinggal yang ini saja al-arnabu dengan al-tilmizu ya'kulu ni, kan? Okey. Kita lihat soalan yang keempat. Okey, kalau awak lihat gambar ini macam suasana makan beramai-ramai kan? Biasa ada macam pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Lepas tu sudah semestinya kalau kita makan dekat sekolah mestilah di kantin. Katakanlah awak tak tahu perkataan kantin tu apa dalam bahasa Arab. Tiba-tiba lupa perkataan akala tu makan. Tapi bila menukarkan kepada fi'il mudhari', awak lupa tanda dia. Ya'kulu sebenarnya kan. Tapi awak lupa. Tapi awak ingat satu benda je. Awak nampak gambar ini menunjukkan pelajar. Betul tak? Pelajar ataupun murid. Yang awak ingat, at-talibu pun pelajar. At-tilmizu pun pelajar. Okey, kita tengok ada tak di antara dua perkataan yang saya sebut tadi dalam jawapan ke atas? Ustazah saya jumpa ni. At-tilmizu.
Bila awak ingat perkataan al-tirmizu itu menunjukkan pelajar, maka sudah confirmnya itu adalah jawapannya. Senang je. Itu je formula dia. Okey, kita lihat pula gambar yang terakhir. Okey, gambar ini menunjukkan seekor arnab tengah makan apa ni? Lobak. Ingatlah balik perkataan yang saya suruh awak hafal. Ustazah, arnab. Arnab ke Arnabun? Dah jumpa dah jawapan ni. Tiba-tiba awak lupa perkataan lobak tu apa dalam bahasa Arab kan? Sepatutnya jazarun. Tapi awak lupa. Ini pun dah betul jawapan dia. Al-anabu ya'kulu al-jazara. Okey, abaikan baris tu. Okey, asalkan perkataan tu seakan dengan apa yang awak hafal, insya-Allah awak boleh jawab. Ingat, wajib perkataan-perkataan yang saya bagi itu bersama dengan lagu. Confirm masuk punya dalam peperiksaan. Okey, kalau dalam slide ini pula berkaitan dengan qit'ah, yakni petikan. Kalau dapat soalan petikan ini, okey, tidak semestinya disuruh menjawab soalan petikan. Okey, baca dulu arahan dia apa yang dia hendak. Okey, cuba baca sama-sama. Istahrij al-asma'a minal qita'ati al-atiyah. Keluarkan al-asma' yakni isim. Keluarkan isim-isim daripada qita'ah, petikan al-atiyah yang berikut. Okey, kamu lihat dalam qita'ah ini, dalam petikan ini, kamu dikehendaki meletakkan al-asma' yakni isim. Isim itu sebanyak berapa dalam yang dibagi ni? Dia suruh kamu letak 5 perkataan isim. Seandainya dalam petikan ini ada lebih daripada yang dia nak ataupun dalam soalan ini, okey, dalam soalan dia nak 5 saja tapi dalam petikan banyak isim. So, awak hanya letak 5 sahajalah ikut arahan dia. Okey? Okey, kita lihat. Kita baca sama-sama. Muhammadun tilmizun mujtahidun. Ingat kan saya dah beritahu macam mana nak kenali isim dan macam mana nak kenal fa'il. Ini sama je dengan ada kaitan juga dengan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Dalam kategori jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, kamu dalam apa-apa soalan pun kamu akan dapat tentukan perkataan itu menunjukkan ismiyah atau fi'liyah. Okey, kalau kamu lihat kat sini Muhammadun, ingat tanda isim mestilah yang pertama di hadapannya belakang itu adalah berbaris tanwin. Ini bukan nak menunjukkan kita nak tentukan ayat dia tau. Kalau nak tentukan ayat, kita kena lihat ayat yang pertama atau perkataan yang pertama. Tapi dalam petikan ini, setiap perkataan kamu kena perhatikan satu-satu. Adakah dia isim, adakah dia fa'il. Kalau dia nak isim, letak isim saja. Okey, Muhammadun. Okey, tanda dia adalah tanwin di belakang. Betul tak? Okey, kita lihat Ustazah meletakkan Muhammadun adalah nombor 1. Okey, contoh untuk yang pertama, soalan yang pertama. Yang kedua, Muhammadun tilmizun mujtahidun. Ustazah ada lagi lah tanwin tilmizun. Kamu dah tahu Muhammadun itu menunjukkan nama orang. Nama orang itu sudah semestinya adalah isim. Yang kedua tilmizun. Tilmizun menunjukkan pelajar. Pelajar adalah isim. Dan tanda belakang dia adalah tanwin. Sudah confirm adalah tilmizun. Okey, kita cari lagi perkataan yang lain. Okey, mujtahidun. Saya tak galakkan awak ambil yang ni. Cari lagi yang lain. Abuhu muallimun fil madrasati al-ibtidaiyati al-hukumiyati. Okey, takkanlah kamu tak ingatkan ayah apa? Ayah adalah abun. Abun menunjukkan ayah. Maksud dia ayah. Tapi dalam soalan ini dia tulis abuhu. Ustazah kata kalau tanda isim itu mestilah ada tanda tanwin. Tapi kenapa abuhu ni? Ustazah kata dia adalah isim. Memang saya kata dia adalah isim. Sebab kalau awak perasan dia ada perkataan ha di belakang itu ada menunjukkan kata ganti nama. Okey, itu abaikan. Cuma kalau perkataan abuhu maksudnya ayahnya. Okey, secara asasnya, basicnya, ia sudah semestinya menunjukkan isim sebab abun. Abun adalah ayah. Okey, kalau tak nak buat ayat, tak nak ambil perkataan ni pun tak ada masalah. Ambil perkataan yang awak rasa awak yakin. Okey, muallimun. Biasakah awak dengar muallimun? Maksudnya adalah guru. Tanda isim adalah tanwin di belakang.
Apa lagi saya buat? Muallimun pun boleh. Okey, kalau kat sini saya tulis apa jawapannya? Al-madrasati sebab ada alif lam. Muwazzifatun ada tanwin di belakang. Betul tak? Al-idarati ada alif lam di hadapan. Okey, kalau dalam soalan ini awak nak letak abuhu pun boleh. Okey. Kalau awak nak letak jawapan dia abuhu pun boleh. Muallimun pun boleh. Okey. Selain daripada tu, okey, kita abaikan yang awak yakin. Okey, ummuhu. Ummun kan ibu. Okey, ambil. Boleh juga tulis ummuhu. Muwazzifatun sudah semestinya dapat ada tanda tanwin. Muwazzifatun maksudnya pegawai. Okey. Al-idarati. Perkataan al-idarati pejabat alif lam. Kalau ada lagi perkataan yang menunjukkan Muhammad dalam petikan ini, tidak perlulah letak perkataan yang sama. Letak yang lain pula. Al-madrasati. Saya buat al-madrasati. Kan? Yang awak rasa yakin jawapan dia. Muhammadun, tilmizu, itu semuanya adalah isim. Okey? Dalam slide ini, kita akan mempelajari bagaimana kita nak menyusun ayat itu dengan betul mengikut kaedah yang kita dah belajar tadi berkaitan dengan jumlah ismiyah wal fa'liyah. Kamu kena hafal dulu perbezaan, syarat, macam bagaimana nak mengenal ismiyah tu dan fa'liyah. InsyaAllah kamu akan dapat menjawab dengan betul. Sebelum, bila kamu dapat soalan ini, pastikan kamu membaca soalan, arahan soalan, apa yang dihendak. Okey, contoh soalan ini dikata apa? Ratib al-kalimati al-atiyati litakuna jumlatan mufidah. Susun perkataan berikut mengikut ayat yang telah diberikan. Okey. Kalau kamu lihat soalan yang pertama, Quran aqra'u fil baiti. Okey. Kalau dapat soalan macam ni, kita cari dulu mana isim. Isim yang ni alif lam. Mana fa'il? Aqra'u. Okey. Yang sama ada kita nak letak Al-Quran dulu ataupun aqra'u. Okey, kalau mengikut ayat yang kat sini, yang lebih tepat, yang lebih sesuai, kamu kena dahulukan jumlah fa'liyah. Aqra'u al-Qur'ana fil baiti. Okey? Dia kena fa'al dahulu. Okey, fa'al dahulu dan selepas tu barulah Al-Quran. Okey. Tak sesuai kalau Al-Quran di hadapan sebab kalau aqra'u, okey, untuk level yang tinggi, okey, saya bagi tahu je lah ya. Okey, ni sudah menunjukkan saya. Ini adalah fa'il. Fa'il maksudnya pelaku. Pelaku ini menunjukkan saya. Aqra'u membaca. Saya membaca Al-Quran. Dan dalam pada sama Al-Quran ni berbaris atas. Ini adalah menunjukkan maf'ulun bih. Itu dah level tinggi dia lah. Okey, tapi abaikan. Kalau dapat soalan macam ni, untuk lebih selamat, awak dahulukan jumlah fa'liyah. Okey, aqra'u al-Quran. Okey, yang seterusnya. Okey, fi yang ketiga, al-baiti yang keempat. Seperti mana tajuk yang pernah saya terangkan sebelum ini, kalau kamu jumpa geng-geng jumlah ismiyah ini, antaranya apa? Fi, li, min, ala, min dan sebagainya, mesti perkataan di selepas daripada huruful jar, harful jar, mestilah berbaris bawah. Okey, jelas ya setakat ni? Okey, kita lihat pula soalan yang kedua. Hiya fi qa'imatun al-fasli. Okey. Kalau dapat soalan kat sini, kamu dapat lihat terus domain, betul tak? Hiya. Hiya ni mestilah kamu dah tahu ini adalah domain. Kalau domain, domain itu mestilah kedudukan yang pertama. Selepas itu, okey, kamu akan keliru sama ada nak letak al-fasli ke qa'imatun. Okey, ingat saya dah kata, hal furja mestilah perkataan yang kedua terakhir. Okey, dan sudah semestinya selepas harful jar itu mestilah berbaris
Wah, pasangan untuk fi dan al-fasli jangan pisahkan. Okey, sudah semestinya qa'imatun yang kedua. Okey, kita tengok. Hiya qa'imatun fil fasli. Hiya ini menunjukkan dhamir. Dhamir. Okey, so fi ni menunjukkan apa? Menunjukkan harful jar yang selepasnya berbaris bawah. Jangan pisahkan mereka. Jangan pisahkan mereka berdua ni. Okey, kita lihat pula soalan yang ketiga. Yajlisu Yusuf al-kursiyyi ala. Okey. Kalau soalan macam ni, kamu dah boleh dapat detect. Okey, kamu kenal pasti dahulu yang mana ismiyah. Okey, mana ismiyah? Oh, Yusuf Ustazah. Sebab apa dia isim? Sebab dia nama orang. Yang kedua, mana fa'il? Ustazah, ya inilah yajlisu fa'il. Fa'il apa? Fa'il mudhari'. Dah kenal kan tanda fa'il mudhari' macam mana? Dah bagi tahu dah tadi kan? Dan yang seterusnya ini adalah harful jar. Harful jar yang kedua yang terakhir dan yang ini adalah yang terakhir. Sebab apa? Ala berbaris bawah selepasnya. Kita tengok. Okey, macam soalan ini, jawapan ini saya meletakkan jumlah fa'liyah dulu. Yajlisu Yusufu 'alal kursi. Okey, ingat ala selepasnya mestilah berbaris bawah. Saya meletakkan jumlah fa'liyah iaitu fa'al dahulu di hadapan huruf ya. Ataupun kalau kamu nak letak Yusuf ataupun nama orang di hadapan, bermakna kalau kamu nak letak ini isim dahulu pun boleh. Barulah fa'al. Okey. Yang ini macam biasa. Ini yang ketiga. Kan? Yang ni yang keempat. Jelas ya? Okey. Cuba kamu lihat soalan yang seterusnya. Min al-mu'allimatu al-mat'ami raja'ah. Sudah semestinya Mina al-mat'ami ni pasangan dia yang kat belakang. Okey. Ini harful jar dan selepas harful jar mesti berbaris bawah. Okey. Kamu kenal pasti dulu. Yang mana isim, yang mana fa'il. Confirm ini adalah isim sebab ada alif lam. Dan ini merupakan fa'il. Sebab apa fa'il? Sebab ada dhamir di belakang ini. Kan? Fa'il madhi ke mudhari' ke amar? Mestilah fa'il madhi. Kan? Tanda fa'il madhi dia ada penambahan dhamir di belakang sahaja. Kalau mudhari' depan belakang ada sekali. Okey? Okey, kita lihat Raja'at al-mu'allimatu min al-mat'ami. Okey? Dia meletakkan jumlah fa'liyah dahulu. Barulah dia letak isim. Dan yang ini semestinya macam biasalah. Selepas harful jar, min dan berbaris bawah. Ataupun kalau kamu nak letak isim dahulu, alif lam dulu pun boleh. Tetap jawapannya betul. Okey, kita lihat pula soalan yang seterusnya. Tilmizun Zaidun Zakiyun. Okay, kalau soalan ini, kamu kena cari dulu yang mana isim. Ustazah, Tilmizun pun isim. Zaidun pun isim, Ustazah. Okey, kalau Zakiyun ni bermaksud cerdik. Sifat. Kalau sifat ataupun karakter seseorang itu mestilah menunjukkan, position ataupun kedudukan dia berada di akhir sekali. Okey, kita tengok Ustazah meletakkan isim dahulu, Zaidun dulu, barulah Ustazah letak Tilmizun Zakiyun. Kalau kamu fikir secara logiknya, Zaid seorang pelajar yang cerdik ataupun yang bijak. Okey? Bermakna kalau kat sini, kalau ada soalan macam ini, tak payah fikir lama dah. Mestilah nama orang di hadapan dahulu isim. Walaupun Tilmizun itu menunjukkan isim. Okey? Tapi yang boleh juga kalau kamu letak Zaidun dulu di hadapan. Ataupun tiada masalah kalau kamu nak letak Al-Tilmizu pun boleh. Cuma kena ingat. Kalau awak buat yang kedua ni, pastikan kena tambah alif lam Ini mansyarat dia. Walaupun soalan kat sini tak ada alif lam, tapi kena tambah alif lam. Kalau tak letak alif lam, jawapan dia salah. Baru letak nama Zaid. Tapi bagi pendapat saya, untuk bagi awak tak nak confuse, saya rasa baik awak buat jawapan yang ini. Kotak yang pertama ini. Okey? Yang kedua ni abaikan. Ini boleh juga nak buat, tak ada masalah. Tapi saya rasa yang
kotak yang pertama ni lebih penting lah, lebih difokuskan lah. Zaidun tilmizun zakiyun. Kalau awak baca dalam bahasa Melayu satu-satu, one by one, translate. Zaid seorang pelajar yang bijak. Okey, faham Okey, tengok pula soalan yang seterusnya. Okey, saya terus letak jawapan. Okey, yahruju al-ustazu min al-fasli. Okey, kalau dapat soalan ini, cari dulu mana isim. Ustazah, isim ada alif lam. Ustaz, ustazah, fa'al ada yahruju, ada fa'al mudhari'. Mana-mana pun boleh. Okey, awak nak letak fa'al dulu pun boleh, yahruju, ataupun awak nak letak alif lam al-ustaz dulu pun boleh. Mana-mana pun boleh asalkan jawapannya betul. Yang pasti harful jamid al-fasli selepasnya mestilah berbaris bawah. Bersama juga dengan kotak yang kedua ini. Okey? Okey, kalau tengok pula soalan yang ketiga. Soalan yang seterusnya. Okey, cari dulu mana fa'al. Fa'al, ustazah. Yusalli sebab ada huruf ya. Lepas tu kan ustazah, alif lam ni pun isim juga ustazah. Okey, memang isim. Tapi kita hold dulu. Okey, kita cari dulu yang berkaitan yang sepatutnya. Muhammadun ustazah. Muhammadun isim ustazah sebab apa? Sebab dia nama orang. Kalau awak fikir balik, yusalli yang sedang bersolat sembahyang. So saya meletakkan yusalli Muhammadun solatas subhi. Inilah yang paling tepat, okey? Saya meletakkan jumlah fa'liyah huruf ya di hadapan dulu, barulah isim. Dan solatas subhi. Ini boleh fikir logik macam biasa je, solatis subhi. Ataupun kotak yang kedua ni saya meletakkan Muhammadun. Muhammadun isim. Saya meletakkan isim dahulu di awal. Tak kisah nak letak fa'al ataupun isim. Okey? Tengok soalan yang terakhir. Okey. Soalan yang terakhir ni. Okey, kalau kamu dapat soalan yang macam ni, pastikan sama adakah dia wujudnya isim isyarah ataupun asmaul istifham ataupun isim ataupun fa'al. Kalau soalan macam ni sudah kamu nampak, madza. Lepas tu kamu ada nampak tanda soal kan? Mesti soalan ini berkaitan dengan asmaul istifham, iaitu kata tanya. Kalau kata tanya, kalau kamu hafal madza, kaifa, ana, man, limaza, itu semua asmaul istifham. Okey, kalau soalan kat sini, madza diletak. Confirmlah madza itu adalah kedudukan yang pertama. Fa'alta. Madza fa'alta inda asyati. Apa yang awak lakukan ketika ketika di tepi pantai. Itu maksud dia. Okey, kalau awak ingat fa'alta. Fa'alta, ta ni menunjukkan apa? Awak. Anta fa'alta, antuma fa'altuma. So secara tak langsung fa'alta ini adalah fa'al. Fa'al apa? Fa'al madhi. Okey, secara kesimpulannya, biasanya jumlah ismiyah dan fa'liyah keluarnya soalan untuk menentukan sama ada yang mana jumlah ismiyah dan yang mana jumlah fa'liyah. Dan yang kedua, soalan untuk biasanya dia akan suruh awak keluarkan yang mana isim, yang mana fa'al. Sama ada jumlah ismiyah atau fa'liyah. Yang ketiga, biasanya soalan itu susun ayat macam ni. Ingat harful jar awak kena hafal. Saya dah bagi tahu dah macam mana adanya harful jar. Selepas harful jar mestilah berbaris bawah. Dan yang selebihnya awak kena fikir dengan logik sama ada ia menunjukkan fa'liyah ataupun ismiyah, ataupun ayat itu kadang-kadang walaupun dia tidak menunjukkan fa'liyah tapi dia hanya ismiyah saja, kena tengok keadaan yang tertentu, melihat ayat, struktur ayat itu dengan logik akal. Okey, kalau ayat tu mudah untuk kamu terjemahkan, yang mana kamu faham maksud yang disampaikan, tak ada masalah, kamu terus buat. Tak perlu dah nak cari yang mana isim, yang mana fa'al. Okey? Maka berakhirlah pengajaran PDPR kita pada hari ini. Untuk minggu ini bagi pelajaran jumlah ismiyah dan jumlah fa'liyah. Ustazah harap kamu hafal perbezaan macam mana nak kenal di antara jumlah ismiyah dan jumlah fa'liyah. InsyaAllah kalau kamu hafal teknik ataupun formula ataupun cara, InsyaAllah kamu pasti akan dapat jawab dengan betul dan tepat. Ingat,
Setiap usaha yang kamu kerjakan, yang kamu lakukan, insya-Allah akan ada hasilnya nanti. Banyakkan berdoa dan bertawakal kepada Allah. Semoga berjaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.